Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Welcome back to Bebel Story guys. Okay guys, dalam beberapa hari ni trending pasal hashtag Save Ryan. Seorang budak lelaki yang berusia 5 tahun terjatuh dekat dalam sebuah perigi sebelah rumah dia je guys. Kisah ni berlaku dekat Morocco. Kalau budak tu sekadar jatuh dekat dalam perigi lepas tu diselamatkan, dan itu tak apa, benda tu normal. Tapi yang tak normalnya sekarang ni, Ryan terjatuh lepas tu dia terperangkap dekat dalam perigi tu selama berhari-hari guys. Tak cukup dengan tu pula, nak selamatkan Ryan ni bukan senang sebab keadaan perigi tu yang sempit dan juga dalam. So guys, jom aku ceritakan dekat korang apa sebenarnya berlaku pada Ryan dan cabaran anggota penyelamat kena hadap untuk selamatkan dia. So guys, let's bebel the story. Kisah Ryan ni booming lebih kurang dalam 3 atau 4 Februari 2022. Semua benda ni hanya berkisahkan tentang seorang budak lelaki yang terperangkap dalam satu perigi buta sebelah rumah dia je guys. Untuk pengetahuan korang, Ryan ni dia tinggal dekat Pekan Tamarot, which is 100 km dari bandar Chefchaouen. Aku tak tahu lah betul ke tak betul aku sebut tu. Kalau aku tak silap lah, kawasan Pekan Tamarot ni jarak dia lebih kurang 660 km dari bandar Morocco. Dan kawasan tu adalah kawasan kampung yang keliling dia adalah hutan dan bukit-bukit. Maksudnya kawasan tempat tinggal Ryan ni bukan kawasan bandar guys. Pada 1 Februari 2022, ayah kepada Ryan ni nak keluar pergi baiki satu perigi kering dekat kawasan rumah dia guys. Apa kerosakan perigi tu? Wallahualam, aku tak dapat nak pastikan benda tu. Si Ryan ni pun follow lah bapak dia untuk pergi dekat perigi tu guys. Sebab perigi tu ada dekat je dengan rumah dia orang. So bapak dia ni pun tak kisahlah kalau anak dia ni ikut bapak dia pergi baiki perigi tu. Sampai je dekat kawasan perigi tu guys, ayah si Ryan ni buatlah kerja dia, which is baiki perigi kering tu. Dan Ryan pula bermain-main dekat kawasan situ sambil teman bapak dia buat kerja. Tengah asyik bapak Ryan ni buat kerja, tiba-tiba dia tersedar yang anak dia hilang. Bapak dia cari Ryan ni merata-rata tempat tapi tak jumpa langsung tau. Last barulah bapak dia perasan yang Ryan ni terjatuh dekat dalam perigi kering sebelah rumah dia tu je guys. Bapak Ryan ni panggil orang kampung untuk tolong dia keluarkan Ryan daripada perigi tu. Tapi bila orang kampung datang, diorang dapat tahu nak tolong keluarkan Ryan daripada perigi tu sangat-sangat susah. Dia bukan benda yang senang. Sebab apa dia bukan benda yang senang? Sebabnya perigi tu dalam guys. Dan lebar perigi tu lebih kurang dalam 25 cm je. Ada yang cakap 25 cm, ada yang cakap 30, ada yang cakap 40. Tapi yang pastinya lubang untuk masuk ke dalam perigi tu sangat-sangat sempit. So dekat sini sangat-sangat mustahil untuk orang besar macam aku, orang dewasa macam kita ni untuk masuk ke dalam perigi tu dan selamatkan Ryan. Sebab apa? Sebab tak muat pun nak masuk guys. Yang lebih memburukkan keadaan, bentuk perigi tu which is makin dalam dia makin sempit. Maksudnya kalau dekat atas tadi dalam 25 ataupun 30 cm, kalau masuk ke dalam perigi tu, luas perigi tu akan jadi makin kecil tau. So memang tak akan ada cara lain melainkan diorang panggil pasukan penyelamat untuk tolong keluarkan Ryan. Bila pasukan penyelamat sampai, diorang tengok dulu kawasan tu guys sebelum diorang buat apa-apa. Dalam masa yang sama juga, diorang try untuk pastikan Ryan masih lagi hidup dekat dalam perigi tu. Diorang masuklah kamera kat dalam perigi tu dan akhirnya diorang nampak Ryan tersangkut dekat dalam lubang perigi tu guys. Alhamdulillah, Ryan masih lagi bernyawa dan bergerak pada masa tu. So pihak penyelamat pun tak cakap banyak, diorang terus keluarkan pelbagai idea macam mana cara yang terbaik untuk selamatkan Ryan. Kedalaman tempat Ryan jatuh tu guys lebih dari 30 meter. Tinggi mana 30 meter? Korang naik bangunan yang tinggi dia lebih kurang dalam 7 tingkat ke 8 tingkat dan korang tengok bawah. Macam tu tinggi dia guys. Dan tak silap aku, perigi tu dia lebih dalam daripada tu. Maksudnya si Ryan ni tersangkut dekat 30 ke 32 meter dan perigi tu dalam lagi. Untuk pastikan Ryan terus hidup, pasukan penyelamat hantar tank oksigen masuk ke dalam perigi tu dan diorang semua mengawasi Ryan menggunakan kamera yang diorang masukkan tadi. Cara pertama yang pasukan penyelamat pakai, which is diorang hantar seorang anggota penyelamat untuk masuk ke dalam lubang tu dan kemudian diorang plan tarik Ryan keluar daripada situ. Tapi cara yang pertama ni gagal guys. Sebabnya macam aku cakap tadi, keadaan perigi tu makin masuk ke dalam, luas dia makin sempit. Anggota penyelamat yang masuk tadi tu pun dia tak dapat nak capai Ryan sebab lubang perigi tu makin sempit dan menyebabkan bekalan oksigen anggota yang masuk untuk selamatkan Ryan tu jadi kurang. So orang yang ada dekat atas ni pun terpaksa tarik member dia ni keluar daripada lubang perigi tu guys. Dan masa anggota tu sampai dekat atas, dia
dia dah sesak nafas dah pun. Sampaikan dia perlu diberi rawatan kecemasan pada masa tu juga. Masa ni aku rasa penyelamat semua memang blur sekejap lah. Tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat macam mana. Diorang tak boleh nak korek tau perigi tu bagi luas. Sebab apa? Sebab ini akan membahayakan nyawa Ryan. Takut tanah dekat atas tu akan jatuh timpa dekat Ryan dekat bawah. So terpaksalah diorang cari cara lain untuk selamatkan Ryan. Bila plan A dah gagal, so diorang pun beralih kepada plan B. Satu-satunya cara untuk keluarkan Ryan daripada perigi tu adalah dengan cara kena buat satu lagi lubang beberapa meter daripada perigi yang Ryan jatuh tu. Dan lubang tu dia kena selari dengan lubang perigi tu. Bila lubang yang lagi satu tu sampai kedalaman lebih kurang 32 meter, pasukan penyelamat akan buat lubang lagi satu secara mendata supaya menghubungkan lubang yang diorang gali tu dengan perigi yang Ryan sangkut tu. Untuk buat penggalian yang sangat-sangat besar ni, of course memerlukan jentera yang berat. Mustahil boleh korek pakai alat-alat biasa je guys. Lagipun diorang kena kejar masa tau. Kalau lambat diorang keluarkan Ryan, nyawa budak tu terancam. So memang tak ada cara lain melainkan cara yang paling cepat adalah cara yang aku explain tadi. Tapi guys, cara macam ni ada risiko yang sangat-sangat besar, which is kalau tak berhati-hati masa diorang tengah gali lubang tu ataupun terowong tu, anytime tanah dekat situ boleh runtuh. Tanah yang ada dekat sana guys, dia tak sama macam dekat negara kita ni. Tanah dekat sana dia macam gumpalan pasir yang bila-bila masa boleh pecah, which is dia gumpalan pasir yang sangat-sangat rapuh. Jadinya anggota penyelamat buat kerja diorang dengan sangat-sangat berhati-hati. So that's why misi untuk menyelamatkan Ryan ni memakan masa yang agak lama dan menyebabkan Ryan terperangkap dekat dalam perigi tu berhari-hari guys. Semua orang standby termasuk anggota perubatan, dan misi ni adalah misi yang sangat-sangat sukar sebab faktor tanah tadi tu guys. Korang bayangkan dah gali ni sampai 32 meter tu kan, tiba-tiba tanah dekat bahagian atas ataupun tepi tu dia tak boleh tahan, dia jatuh. So maksud je, risiko bukan hanya ada pada Ryan, tetapi anggota penyelamat yang gali lubang tu pun dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya guys. 5 Februari 2022. Pada hari ni lebih kurang 4 hari Ryan terperangkap dekat dalam lubang tu guys. Anggota penyelamat cakap yang diorang pada masa ni dah dekat fasa terakhir untuk selamatkan Ryan. Tapi guys, diorang terpaksa slow down gali lubang untuk selamatkan Ryan sebabnya kawasan cerun ataupun terowong yang diorang gali tu dah dekat sangat-sangat dengan perigi yang Ryan duduk tu. So risiko untuk tanah runtuh sekarang ni jadi sangat-sangat tinggi dan mereka perlu lebih berhati-hati. Pada masa ni anggota penyelamat dah gali lebih kurang 27 meter dan diorang kena gali lebih kurang 5 meter je lagi guys. Akhirnya diorang terpaksa untuk buat penggalian secara normal, secara manual, sebabnya takut jentera-jentera penggali ni akan trigger gegaran yang menyebabkan tanah tu runtuh. Yang lebih mendebarkan dekat sini, bila diorang tengok daripada kamera yang masuk kat dalam perigi tu, Ryan dah tak sedarkan diri, tapi dia masih bernafas lagi guys. Dalam pemeriksaan awal based on kamera tu, adik Ryan ni mengalami kecederaan dekat bahagian kepala dan ada kesan darah dekat muka dia. So diorang ni beranggapan Ryan ni sedang mengalami pendarahan. Sama ada pendarahan tu serius ataupun tidak, benda tu tak dapat dipastikan sebab tak ada sesiapa pun yang dapat akses dekat dengan Ryan dan cek keadaan dia secara detail. Semua orang just depend dekat kamera yang diorang masukkan dekat dalam perigi tu je guys. So anggota penyelamat pun terpaksa kejar masa diorang, dan dalam masa yang sama diorang kena pastikan cerun ataupun tanah yang ada dekat atas tu tak runtuh. Kalau cerun tu runtuh guys, seriously, checkmate. 6 Februari 2022, lebih kurang dalam pukul 2 pagi dekat Malaysia. Dekat Morocco tak silap aku lebih kurang dalam pukul 6 petang, dekat nak maghrib lah masa tu. Masih lagi tak ada tanda-tanda pihak penyelamat bersedia untuk keluarkan Ryan daripada perigi tu. Diorang masih lagi berusaha dan memastikan keadaan sentiasa selamat. Tapi guys, diorang memang dah dekat sangat-sangat dengan Ryan. Medical team, pemberita, penduduk setempat dan semua orang dekat dalam dunia ni ternanti-nanti kabar gembira dari lubang yang anggota penyelamat tu gali. Semua standby guys, walaupun Morocco pada masa ni makin gelap sebab dah nak malam. Dalam penantian yang mendebarkan ni, akhirnya pihak penyelamat mula untuk buat gerakan yang besar. Maksudnya diorang dah ready untuk keluarkan Ryan dari perigi tu guys. Medical team start masuk dekat dalam terowong yang diorang gali tu. Diorang buat apa saja yang termampu untuk pastikan
memastikan Ryan selamat. Pada awalnya medical team sendiri dah bagi statement yang tiada jaminan Ryan boleh keluar daripada perigi tu selamat. Sebabnya keadaan Ryan masa tu tak dapat diakses oleh sesiapa. Ryan just bergantung dengan tali oksigen yang disalurkan dekat dia. Itu pun tak pasti sama ada dia pandai pakai benda tu ataupun tidak. Once anggota penyelamat dan juga medical team dimasuk, orang ramai yang ada dekat situ bertakbir, riuh rendah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selang beberapa ketika guys, orang ramai dekat situ nampak yang pengusung dibawa keluar daripada terowong yang anggota penyelamat ni gali. Dan akhirnya selepas lebih dari 90 jam Ryan terperangkap dekat dalam perigi tu guys, dunia buat pertama kalinya melihat Ryan keluar dari situ. Tapi persoalannya sekarang, adakah Ryan selamat? Sebabnya masa Ryan keluar tu guys, tidak ada seorang pun yang nampak kelibat Ryan, melainkan diorang nampak anggota penyelamat ni usung stretcher tu pergi dekat ambulans. Itu sahaja guys. Selepas lama ni kita menanti ni, persoalan besar akhirnya terjawab. Raja Maghribi akhirnya mengeluarkan satu statement yang Ryan dah pun meninggal guys. A 5-year-old boy who spent 4 days trapped in a 32-metre deep well has died, Morocco's king has said. We begin with breaking news from Morocco, where rescue workers have pulled a boy from a well he'd fallen into and been trapped there for about 4 days. 5-year-old Ryan was carried by first responders to an ambulance. It's unclear what his health condition is like. Crowds have been flocking to the village of Igran to cheer on the rescuers. Several attempts were made to lift the boy out of the well, but in the end, a horizontal trench had to be excavated to get him out. Selepas lebih 100 jam terperangkap di dalam perigi, Ryan Oram akhirnya ditemui sudah tidak lagi bernyawa. Perkabaran yang cukup menyayat hati itu dimaklumkan sendiri oleh pihak Istana Maghribi. Based on media punya report, Ryan sebenarnya dah meninggal sebelum dibawa keluar dari tempat dia terperangkap tu guys. Masa anggota penyelamat dapat jumpa dia dekat dalam perigi tu, masa tu Ryan dah tak ada dah tak bernyawa dah. That's why diorang rush medical team untuk masuk ke dalam terowong tu untuk bagi rawatan kecemasan. Dari satu lagi sumber berita menyatakan yang Ryan ni keluar dari perigi tu dalam keadaan hidup, tapi dia tak sedarkan diri guys. So tak pasti mana satu berita yang betul, tapi yang sahihnya Ryan memang meninggal dunia. Based on kisah Ryan ni guys, bagi pendapat aku sendiri, walaupun Ryan meninggal semasa proses menyelamat tu dijalankan, tapi bagi aku proses menyelamat Ryan tu tak gagal. Dan kematian Ryan ni bukan satu kematian yang sia-sia. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebabnya guys, Ryan dan anggota penyelamat yang terlibat dah buktikan dekat kita satu benda yang sangat-sangat besar. Manusia yang ada sifat kemanusiaannya masih lagi wujud dekat dalam dunia ni. Korang bayangkan, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kau datang daripada negara mana, tanpa mengira kau pegang ideologi ataupun pendapat apa sekalipun, tak kisahlah kau agama apa pun, kita satu dunia mendoakan agar Ryan ni selamat. Masa ni kita boleh tolak tepi semua perbezaan kita hanya kerana simpati kita pada seorang budak. Kita tak kenal pun budak tu siapa, kita tak pernah jumpa pun Ryan ni. Dia bukan orang kenamaan pun, dia bukan artis, dia bukan anak menteri, dia bukan anak raja pun, tapi kita membuktikan yang nyawa seorang budak sangat-sangat berharga untuk kita semua guys. Kita boleh tengok macam mana seluruh dunia memainkan peranan masing-masing dalam misi menyelamatkan Ryan. Dan bagi aku, itu adalah benda yang sangat-sangat berharga Ryan ajar kita hari ni. That's why aku cakap kematian Ryan bukan satu benda yang sia-sia, dan operasi menyelamat Ryan tak gagal. Mungkin gagal dari sudut perspektif yang lain, tapi berjaya dari sudut pandang yang lain. Okay guys, I think that's all. Hopefully kita dapat satu pengajaran yang sangat-sangat besar dalam kes tragedi Ryan ni. Kita jumpa lagi at the next video. Assalamualaikum. Ciao. Al-Fatihah untuk adik Ryan.